Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian kita. Tahniah kepada orang yang main juga, walaupun yang betul. Tahniah Aisyah tak tahniah, memang dia tak usah, kan? Memang dia tak usah. So tahniah betul kita ucapkan tahniah kepada main juga dalam hujan pun. Jadi tuan-tuan sebenarnya nak datang ke majlis ilmu ni sebenarnya adalah kehendak Allah Ta'ala juga. Dan kita hati juga. Ingat lagi masa kami di Mesir dulu, dugaan dia tuan-tuan, kalau tidak reda dengan lari dah. Itu sama dia ingat kita senek kat Jaya Mustafa pagi-pagi tu sebelum subuh dah tunggu bas lah. Daripada hayu syariah nak pergi ke Aqabah tu tuan-tuan, lagi kurang masih sejam nak bas. Kita tunggu sebelum subuh, tunggu bas. Musim sejuk dia macam mana, macam duduk dalam peti tempat beku, tempat ikan tu. Duduk dalam tu lah. Kita tunggu bas, musim bas tuan-tuan, tunggu bas kan. Lepas naik bas lagi, tuan-tuan kita dengan kolek bas, dia pemilik sebelah kita, dia bebang dia tengok dia hari ni lagi. Jadi saya rasa Indonesia Mustafa selama 2 tahun macam tu dia hari dia. Saya petang pula di Indonesia Nurudin, balik kuliah pukul 3, tunggu bas pukul 3, tunggu bas naik, maka naik lah ramai-ramai. Lepas tu kita share sampai 3.30 sampai bagi Al-Fatah. Setengah ngaji kena lebih kurang dalam satu minit tu. Tak boleh ajak orang Indonesia tu angkat kaki, dia tak turun kaki, tak ada. Lepas tu dia turun kaki. Lepas tu 2 saat lagi dia angkat kaki pula dah. Tak boleh dia pegang cicak, dia kata tak apa, kita berhenti ngaji hari ni, dia banyak dah lah. Balik dah. Ya Allah, baru 1 minit lagi. Tak ada nak ngaji, baru mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kerja tunggu balik pula. Tak semua pula kan, balik pula. Sebab kalau tak tahan, lari lah. Kadang-kadang duduk macam berapa tu, tunggu tak tahu semek, tunggu tak semek, kalau tu badan, dia dapat kecil-kecil. Aku hanya dapat kecil. Tapi tak apalah, saya tahan tak usah kan. Tak usah. Jadi aku nak baca Quran tak lagi. Boleh kita semek dulu tak? Boleh tak apa. Kita semek duduk sejam. Dah lah, kita tunggu 2 jam kan nak masuk. Dan nanti abang, saya tak tahu aku balik dulu orang ni, aku ikut semek itu. Tuan-tuan abang, kalau tak tahan, lari ya. Ada orang maki saya, apa je, aku tunggu sampai 2 jam dah bagi orang yang balik dulu. Kalau orang maki saya macam tu tuan-tuan, tunggu tak lama. Tak ya. Saya seminggu berarti hilang. Kenapa? Keberkatan tak ada. Itu berapa? Maki guru kita ni, guru yang lagi. Kita ada masalah, dia keluar macam tu. Apa je, aku naik dulu sampai 2 jam, saya kata tak apa. Itu hal lain. Mana boleh macam ni, aku tunggu sampai 2 jam. Kita ada alasi, astagfirullahaladzim. Ingat satu yang kata, kalau kita maki guru kita tidak akan start. Betul, bukan semua tak ada. Hilang. Jadi tak sampai ajak dia ambil sanad pada Rasulullah untuk dia belajar. Kenapa? Keberkatan tak ada. Jadi tuan-tuan, ngaji ni pun dia kena ada berkat, kena ada juga insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok hadis yang minggu lepas, hadis 459. Kita tengok diceritakan oleh Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca dah, tapi saya ulang balik lagi. Sesungguhnya berzikir dengan mengeraskan suara, maksudnya mengeraskan suara, meninggikan suara. Setelah selesai salat fardu adalah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada diri kita sayang tu, jadi untuk guru buat tu bukan tidak ada asas, bukan tidak ada dalil. Dia ada dalil yang ada. Ada orang bangkit kata apa? Bangkit. Tuan nak tangan minta maaf, saya sebut di perlis, sebelah perlis. Kata semayang tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang diri pas semayang dia marah. Sebab Nabi tak pernah buat. Itu bukan. Kita baca hadis ini,
Nabi pun ada melakukannya, sesungguhnya berzikir dengan mengeraskan suara, yang meninggikan suara setelah selesai solat fardu ada dilakukan di zaman Nabi SAW. Jadi susah kita tak mau nak balas. Pasal ada siapa nak diri tak diri juga lah, dari terlepas tidak ya kan. Siapa tak mau diri juga, dia tak mau pahala, Tuhan nak bagi. Itu ya. Sampai yang bagi saya dia boleh dirokok. Kan? Dia dirokok orang-orang tidak menyalahkan. Cuma tuan-tuan, kalau kita nak cari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selepas kita bagi salam, jangan kita terus bangkit, kita wirid tak dulu, kemudian kita baca doa ramai-ramai, itu baru kita. Tambahlah imam baca doa, Allah madfa'na min kulli bala, Allah madfa'na min kulli bala, Allah madfa'na min kulli bala. Dia lah kulli bala. Tulis dalam loh mahfuz, tuan-tuan, dalam catatan, kita keluar tak lagi, dori main nak belah kita. Dori main nak belah kita, duduk dulu. Jadi kata al-qada' wal bala' yaqtatilana fi sama' fal raddul qada' ad-du'a. Hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qada' dan juga bala duk kelai di langit. Maksud dia kelai apa? Jadi dia tulis dah. Tulis dalam. Kemudian dia akan menolak bala itu ialah doa. Kita Tuhan tulis dah dalam catatan kita akan keluar tak lagi dari belah kita. Tapi ada kata kita doa, imam doa, kita amin, Allah barfa'anna min kulli bala, ya Allah contoh dia dah kami daripada bala. Jadi bila keluar saja tak betul tak boleh. Pereng. Rupa-rupanya dia minyak rupa bubuh lori mel. Gitu. Kita ada mati motor selaka punya motor minyak tak ada. Padahal dia tak punya. Tapi sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala atok nak bagi elak daripada apa? Lori yang main tu. Itu kita kena ingat. Doa tu dia menolak apa? Dia tolak bala. Kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa orang-orang fakir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ya al-fuqara, kalau dalam bahasa Arab. Al-fuqara dengan al-masakin lain. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Tuan-tuan tengok makna fuqara. Fuqara ni makna orang fakir. Fakir ni makna tak ada apa. Orang miskin ni masih ada lagi. Orang miskin ada makanan untuk hari ini, untuk esok tak ada. Orang fakir makanan untuk hari ini pun tak ada, untuk esok pun tak ada. Itu orang fakir. Ya. Sebab tu tuan-tuan bila nak bagi sedekah, innama sadaqatu lil fuqara. Dan kalau kita ada orang miskin, ada orang fakir, bagi kat orang fakir dulu. Datanglah orang-orang fakir. Tapi Nabi kata apa? Kadal faqru kufrun. Hampir-hampirlah fakir itu boleh membawa kepada kufur. Orang yang fakir boleh membawa kepada kufur. Kadal faqru kufrun. Hampir-hampirlah fakir itu akan menyebabkan kepada kufur. Kena jaga dengan diri fakir. Orang fakir ni tuan-tuan, kita kata adabnya jauh beragama. Jadi jamaah saya sebut, orang yang fakir ni kebanyakannya ialah, bukan kata kebanyakannya, sebahagiannya jauh daripada agama. Orang yang dekat dengan agama tuan-tuan, dia tidak akan fakir sebab dia selalu solat duha. Solat duha malam surah Waqiah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa waqa'atuha kadhibah sampai habis. Kemudian siang pula sunat duha. Tak akan fakir. Nabi kata tidak akan fakir. Orang yang sesat buah-buah ada qira'ah surah Al-Waqi'ah. Orang yang sesat baca surah Waqi'ah tidak akan fakir. Orang yang selalu solat duha tidak akan fakir. Orang yang fakir ni dia jauh pada agama. Sudah, ingat lah. Jadi tuan-tuan kata ni ada wali-wali yang fakir, tak dia pilih. Jangan pilih fakir. Contoh jangan main dengan wali lah. Contoh ada apa pun tak ada. Orang pergi jumpa wali di rumah dia lah. Tengok orang miskin apa pun tak ada. Tuan apa pun tak ada di rumah tuan ni. Tuan hidup lagu mana? Kita pegang belah ni. Pegang belah ni. Siapa pegang belah ni? Apa dia yang pegang? Dia pegang belah. Apa? Nah, pegang apa? Tengok tuan-tuan. Berubah jadi emas. Berubah jadi emas. Ambil kan nanti ambil. Dapatlah lebih kurang 5-6 ribu, 10 ribu. Emas kalau besar ni tuan-tuan mahal ni.
Tuan buat main kat mana? Tuan ni dia duit emas yang saya jual saja. Tuan mau kan? Kita tak mau. Kalau mau lama lah tuan ambil. Kita mau ambil hang dia. Dan kebanyakan wali Allah mereka memilih fakir walaupun mereka mampu untuk kaya. Kita tak mahu kita tak ada lagi. Okay. Kita tengok hadis Rasulullah SAW bahawa orang-orang fakir datang kepada Nabi SAW mengatakan kepada kata orang-orang kaya beroleh darjat yang tinggi serta kebahagiaan yang mantap. Mereka mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, orang kaya mereka ni bahagia, mereka kami miskin tak bahagia. Mereka solat seperti kami dan berpuasa seperti kami. Orang kaya semayang macam mana kami semayang. Orang kaya puasa macam mana kami puasa. Namun mereka mempunyai kelebihan dari kami. Kerana mereka dapat pergi haji dengan harta mereka. Mereka juga dapat umrah, berperang dan bersedekah. Kami tak boleh buat benda tu. Yang sama dia, mereka boleh pergi haji. Kami nak pergi haji, tak ada duit. Ada orang menjumpa saya, Ustaz, saya Alhamdulillah pergi haji tu. Boleh pergi haji. Saya pun dekat 20 tahun Ustaz ni. Allah, kesian Ustaz. Dekat 20 tahun. Awak yang lama sangat. Kata saya, kita anak lama. Lepas tu saya pulut dia tanya haji, boleh pergi haji. Pasal apa? Pasal dia rasa susah nak pergi. Tak pergi. Orang miskin. Kemudian mereka dapat umrah. Boleh pergi umrah 5,000 nak cari mana. Berperang, mereka boleh perang, kami boleh perang sama. Dan bersedekah, nak sedekah mereka boleh sedekah. Tapi kami nak sedekah, kami tak ada. Sedekah tak ada. Itu contoh kalau cakap hari Jumaat dari RM1, tak ada boleh duduk. Kan nak kita kira tabung hari Jumaat RM2, boleh banyak. Kita ada heran kalau masjid takwa dapat banyak. Masjid takwa sekali tu bilang tu banyak duit 50. 50. Kita banyak duit RM1. Kenapa nak boleh dapat RM4,000 nak lawan ni kan? Kita boleh lebih depan RM4,000 banyak depan duit RM50. 50. Lepas tu jemaah tadi RM250. Setiap minggu dia seorang ya. RM250. Jadi tuan-tuan, orang kaya. Tuan-tuan nak pergi kaya, nak betul dia akan sedekah. Haji sedekah kiri kanan depan belakang. Orang sedekah bagi tuan yang tak sedekah nak ambil masjid tabung masjid naik bagi dekat Timur Palestin, bagi Gaza, bagi Kashmir, bagi semua bagi. Jangan simpan langsung. Tapi sekali lagi bagi kan. Saya ada rumah tapi dia rajin rumah. Rajin. Sama tuan-tuan, dalam hadis Nabi dia kata ada malaikat berdoa. Allahumma ja'alil munfiqu khalafa wa ja'alil mumsika talafa. Doa malaikat berdoa di sini. Benar dia berlaku di sini. Allahumma ja'alil munfiqa khalafa wa ja'alil mumsika talafa. Doa malaikat berdoa. Ya Allah, engkau jadikanlah orang yang rajin sedekah ni bagi depan yang ada di sana. Rezeki depan masuk kiri kanan depan belakang. Dan engkau jadikan orang yang genggam, orang yang kedekut, rezeki depan itu putus. Malaikat berdoa. Jadi tuan-tuan, berdoa ya, rajin sedekah. Itu apalah benar. Kalau puasa berjalan. Mau sebab nak puasa esok, angkat tangan. InsyaAllah, tu banyak. InsyaAllah tu. Ustaz tak ada beliau. Ayah puasa ni. Sedekah boleh tak? Mari akhirat kita tuan-tuan nak lagi masuk pintu sedekah. Malaikat tanya siapa yang rajin bersedekah di dunia, kamu masuk ke pintu sedekah. Kita bersih. Tak teruk pun. Kalau puasa teruk kan, kalau tahajud teruk, nak baca Quran sampai sujud teruk. Sedekah boleh tak? Ambil. Kita mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Jawab Nabi, tidakkah lebih baik kuceritakan kepadamu satu hal yang jika kamu kerjakan, niscaya kamu akan dapat mengejar orang yang dahulu. Nabi kata, nak kuajak kat kamu satu amalan. Kalau kamu buat amalan ini, kamu akan dapat mengejar orang dahulu. Maksudnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu yang sudah meninggal dunia. Lepas tu pahala banyak, kamu berikan pahala juga. Dan tidak akan bisa dikejar oleh orang yang di belakangnya. Tidak akan boleh. Kita bisa juga patut hati. Bisa. Tidak akan bisa dikejar oleh orang yang di belakangnya. Maksudnya kalau kamu buat amalan ini, maka orang
Kamu boleh ligan orang yang amalan soleh banyak sebelum kamu, dan orang yang belakang kamu tak boleh apa? Tak boleh ligankan. Kamu akan menjadi orang yang paling baik di antara kawan-kawannya, kecuali jika mereka mengerjakan pula apa yang kamu kerjakan. Kecuali mereka buat macam mana yang kau buat. Apa dia? Nabi kata, yaitu tasbih, membaca subhanallah, tahmid, membaca alhamdulillah, takbir, membaca Allahu Akbar. Setiap selesai solat sebanyak 33 kali. Siapa tak nikah lagi kenapa ya? Kalau tasbih subhanallah, kalau tahmid alhamdulillah, kalau takbir Allahu Akbar. Kadang-kadang tu imam nak apa? Nak goncang tangan dia tanya. Cuba hantar takbir sikit, astagfirullahaladzim. Cuba hantar tasbih sikit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam kata anda tak boleh dikah lagi. Dia baca surah Al-Ikhlas. Oh, tak boleh. Imam kata maaf tak boleh. Sudah baca ni. Baca Allah tengok. Allah ahad, Allah samad, dalam itu lahu kufuwan ahad. Imam kata sama lah Al-Ikhlas aku ngomong. Dah awak ada pula. Ada pula lagi dia boleh baca lah. Surah Al-Ikhlas dalam qul huwallahu ahad. Nabi kata baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey. Setiap selesai solat sebanyak 33 kali. Itu pendapat yang sahih. Kami berbeza pendapat. Ada yang mengatakan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Itu khilaf. Tapi tak apalah, kita buat 33 semua lah. Kenapa? Boleh? 33. Betul, jangan sayang untuk imam. Sebab dia jangan sayang untuk imam. Imam ajar, ya subhanallah, alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kita ada apa? Ikut imam kan. Orang hati bilang ni, dia tak pernah cukup. Imam tak pernah cukup. So dia bilang ni, kalau tak imam boleh cukup, dia tak boleh cukupkan. Boleh tak? Kalau tasbih ni senang, dia ada apa? Dia ada pembahagi dia. Bagi sampai sini 33. Ini pembahagi dia 33. Ini pembahagi dia 33. Tapi tasbih beli, tu bilang dulu. Kalau kata nak beli, bilang dulu. Bilang dulu, cukup sampai dah. Nak beli di kedai tu, dia kalau orang selepas tak payah lah kan. Kalau beli di kedai, bilang dulu, cukup sampai kau buat. Saya pakai 2-3 tasbih, tapi nak sedap beli di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat di Indonesia, Pulau Batam. Aku sudah pakai. Pasal dia memang tidak pakai. Dia besar. Ini dia besar kan? Dia yang warna hitam. Kadang-kadang kita tengok, kalau tengok yang macam ni, kualiti tak elok. Kenapa saya kata kualiti tak elok? Dia ada apa? Kita nak besar dengan kita mau bagi apa? Bagi sama. Bagi sama elok. Maksud dia bagi sama. Kita buat apa? Sebab ini video elok. Kita tarik. Boleh. Bilang je lagi. Kalau tak mahu tak ada proses, bilang je lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, kita tarik. 16, 17, 18, 19, 20. Siap? 20. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita tarik 31, 32, 33. Boleh? Boleh tak? Kadang-kadang kita buat jari, kadang-kadang kita buat tangan. Kadang buat jari, kadang-kadang buat tangan. Dia punya kelebihan yang dia tuan-tuan. Kalau kita buat jari ni, ni. Orang kita katakan dia letak begitu ya. Baca ayat betul yang Allah juga mengucapkan lagi. Fosfor, satu fosfor, berjaya-jaya, tiga-jaya, berjaya ni. Oh, bakar. Bukan dia bakar. Tangan belah ni, taklah kita heran eh. Sebab apa tadi kita jarang apa? Kita jarang guna. Mana kita rajin guna? Ya ada orang. Kalau tasbih itu macam ada. Kalau dia kelupak sangat, takut dia tekuk dia. Takut dia tekuk dia. Oh. Tapi dengan syarat kita sentiasa muawabah guna tasbih itu. Jangan hari ini tasbih ni, ikut tasbih ni, letak tasbih ni. Dia kenapa?
Dia kena kaki itu. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, kira sendiri. Jangan siap kata imam. Jangan siap kata imam. Mana pernah kata imam tu? Pak imam dengan siap. Kira sendiri. Kita jadi subhanallah, 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 subhanallah. Kalau imam tak cukup, kita bagi apa? Kalau imam lebih, yang mana? Tak apa? Lebih tak apa? Jangan kurang. Tuan bagilah saya RM10. Saya RM10 tak ada, RM20 tak? Oh, RM20 lagi boleh tak? Nah, 33, 33, 33. Jadi jumlah dia 99. Kemudian terawih dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah. Sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa bihamdihi. Kenapa tak ya? Allah Akbar. Tahu. La ilaha illallah wa syarika lahu mulku wa hamdu itu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kabeh jadi apa? Satu tu jadi apa? Jadi komplit semua satu. Itu jangan kita. Kemudian tuan-tuan orang punya khilaf. Macam mana tuan-tuan kalau subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan satu lagi subhanallah, 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 alhamdulillah. Apa? Dah dia subhanallah. Dah kita nak mengambil tu. Jadi tak mengambil dah tu lah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Allahu Akbar. Apa hukumnya orang baca menyebut itu lebih afdal daripada subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian cukup 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lebih afdal daripada alhamdulillah. Alhamdulillah raja'ana la kulli hal wa fi kulli hal wa ni'ma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sirah yang lebih afdal. Lebih baik. Dua-dua tu boleh. Tapi yang ni lebih apa? Lebih afdal. Okey. Tak apa-apa, kita kira sendiri. Bab-bab ini kita kira sendiri insyaAllah. Kemudian banyak ada yang kata takbir 34 ada yang kata takbir khilaf yang aku bertanya kembali kepada Nabi SAW. Tak bukan 34 tak pakai. Aku bertanya kembali kepada Nabi SAW dan beliau menjawab, baca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Jadi 34 tu tak pakai. Mereka berbeza pendapat 33, 33, 33. Kalau tuan-tuan sambung macam mana? Kalau sambung subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia ada la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tak ni dia tidak ada la ilaha illallah kan? Betul tak? Subhanallah, 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 subhanallah. Dia berdiam. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tidak ada la ilaha illallah. Tapi kalau kita terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia ada la ilaha illallah. Kerana masing-masing 33 kali. Okey. Kalau macam mana pun tuan-tuan, saya banyak sekali dari saya dan tuan-tuan dan Syekh Ismail dia kata tidaklah aku habaq tanpa kecuali setelah aku beramal. Dan Syekh Nuruddin Al-Banjani dia kata tidaklah aku berikan kepada tanpa amalan ini melainkan aku telah beramal. Dan saya pun kata-kata yang sama kepada tuan-tuan, tidaklah saya beri amalan ini kepada tuan-tuan melainkan saya telah beramal. Dan kalau tuan-tuan nak bagi amalan kepada orang lain, tuan-tuan pun kena beramal dulu. Iaitu punya istighfar 1 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi asal la Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa lagi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kali, satu kali. Okey. Itu nama dia zikir tanzih, membersihkan dari apa? Kalau tidak dosa.
buat setiap hari tuan-tuan. Kita setiap hari berdosa, sama ada dosa kecil yang kita tak sedar. Kadang-kadang kita terus mengata orang, lepas yang semua pun mengata orang. Dan lah saya kata kita kena jaga. Kata yang semua kita pun duduk tak mana-mana buat lengkong betul mengata orang. Bagus beri pahala ke dia. Dia tak main mayang semua, dia lena di rumah. Dia pakai mayang pun saya dah dekat nak habis lah. Dekat nak habis pahala lah. Dekat nak habis apa subuh lah. Allahu Akbar. Pakai dia sangat. Ya Allah, buat pahala kepada yang ni. Mau tak banyak. Dia pakai mayang semua, orang kata kan. Semua pahala dia pakai tu pada. Sinar kan. Jadi, tuan-tuan kena jaga. Banyakkan macam orang ni orang perempuan. Doa lah. Doa orang perempuan. Dia jarang macam orang. Jadi, tuan-tuan kena begitu. Jangan begitu balik. Buat anak buah yang mesti mengatakan orang. Dia kadang-kadang ada setengah-setengah lepas tu dia kepala tu. Lepas tu lepas tu mengatakan orang. Jadi kan mengatakan ini mengatakan. Ada ya Allah. Lepas ni pergi pahala besar lah orang. Allah Al-Mubarak dia kata kalau aku nak mengatakan orang, dia pun mengatakan mak aku. Kalau aku nak mengumpat orang, dia pun mengumpat mak aku. Orang dengar betul tak? Pasal mak aku lebih berhak mendapat pahala aku. Sebab dia belah aku teruk. Dia pun kata dia, apa mak bodoh. Bodoh belah anak tak reti kan. Supaya pahala aku tu pilih dia. Ni orang lain yang tak ada kaitan. Kita bagi pahala kat dia. Ini nak kena jaga tuan-tuan. InsyaAllah. Dia mari akhirat tu nak misal Allah awak yang teruk nak pahala tu apa awak yang apa potongan banyak kan. Ini potong dia apa? Pasal kita silap. Semua tu kita ngaji dah. Masing-masing 33 kali. Dari Walid radhiyallahu anhu, sekretaris Mughirah. Oh, dia bahasa Indonesia sekretaris apa? Sekretari. Setiausaha. Dari Walid radhiyallahu anhu, setiausaha Mughirah bin Syu'bah katanya, diimlakkan kepadaku oleh Mughirah bin Syu'bah sebuah surat kepada Muawiyah. Maksudnya apa dia? Mughirah bin Syu'bah dia tulis surat kepada Muawiyah. Tuan-tuan, Mughirah bin Syu'bah ni pernah bukan kata dia dikenal lah. Ada orang kata dia melakukan zina. Ada orang kata dia melakukan zina. Tak orang merepot kepada Rasulullah SAW. Kata, ya Rasulullah, Mughirah bin Syu'bah melakukan zina. Sebab kata, ada 4 orang saksi tak? Ada 4 orang saksi. Main 4 orang saksi. Okey, orang pertama Rasulullah tanya, betul tak? Hang lihat Mughirah bin Syu'bah melakukan zina? Dia kata betul. Hang tengok betul ke sendiri? Ya, saya tengok sendiri. Okey, apa? Dekat, kenal. Lepas tanya orang yang kedua, betulkah hang melihat Mughirah bin Syu'bah ni dia melakukan zina? Ya, saya lihat. Okey. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semua pesan tanya. Kalau 4 orang mengaku tak yang Mughirah bin Syu'bah melakukan zina, pasti dia kena hukum. Pasti dia kena sebab. Sebab dia dah kahwin, mesti kena rejam dia nantinya. Orang yang keempat, Rasulullah tanya, hang pikat dia lah. Yang hang tuduh tu, yang 4 orang tuduh ni ialah Mughirah bin Syu'bah ahli Badr. Ahli Badar. Ahli Badar ni iaitu apa dia? Orang yang ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan Badar. Dan aku sudah berdoa kepada Allah Taala, Allahumma ghfir li ahli Badr. Ya Allah, ampunkanlah dosa ahli Badar. Dan Allah Taala sudah mengampunkan ahli Badar. Kalau dia mati, kerana rejam sampai mati, dia pasti akan masuk Islam. Dan 4 pasti akan masuk neraka 4 orang. Allah. Baik, hang pasti betul-betul. Hang lihat tak betul-betul Mughirah bin Syu'bah itu berjalan. Tetap pasti ya Rasulullah. Allah panggil 4 orang sempat 4 orang tu. Rupanya tuan-tuan dapat berjalan. Mughirah bin Syu'bah jadi nikah orang lagi tak 4 orang. Jadi dia bayar nikah tak 4 orang. Nikah disiap tak 4 orang ni dah ya. Bayar. Rupanya jadi mana kita tengok dia duduk dengan perempuan dalam satu rumah. Jadi lepas itu baru kata Rasulullah panggil dia, yang Mughirah bin Syu'bah, ada orang tengok baju orang buat. Dia kata, ya Rasulullah, itu isteri goyang tu. Orang tak abang, ada nikah orang ni tak abang. Dia nikah disiap kan. Bagaimana? Tuan-tuan, saya nak banyak sikitkan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan, kena jaga. Kalau kita nikah di Thailand, kena jaga. Yang pertama, tuan-tuan, depan ni akan dibantu oleh pemerintah satu.
Kalau kita kahwin dengan orang yang tidak dilantik oleh pemerintah, tuan-tuan, nikah kita itu tidak sah. Kalau dapat anak itu anak di luar nikah. Satu. Yang kedua, sindiket yang mereka ini mereka ciplak izin darah tuat. Izin darah tuat. Jadi hak tu pun pernikahan yang tidak sah. Lepas keluar izin darah tuat rumah tu kan. Lepas tu kena rekod nak jabat agama. Itu tak daftar nak jabat agama telefon tak darah tuat. Ini nak tanya sikit. Betul kan darah tuat ada mengeluarkan sawak nikah pada Encik Hassan bin Ali, pada Bapa Hairan itu, Fahmah tu nombor dia punya sijil nikah 1111. Betul lah. Hassan di rumah. Lepas tu dia pun darah tuat telefon balik betul, nombor sijil dia 1111 betul, tapi dia punya orang nikah tu nama Jamil bin Johari. Artinya pada tuan-tuan, mereka kopi dia punya sijil, lepas tu dia cuba ubah nama nombor siri di bawah sindiket. Jadi tuan-tuan, pernikahan itu pernikahan yang tidak sah. Lepas tu kata Ustaz, saya nak nikah juga buat macam mana? Ini boleh dia bukan saya bagi jalan bukan saya bagi jalan kena jaga tuan-tuan. Dia kesan dia adalah dia kalau dapat anak 5 orang, maka anak itu anak di luar nikah. Pasal pernikahan itu pernikahan yang tidak sah. Sebab mereka itu bukan wali hakim, sebab mereka bukan dilantik oleh pemerintah. Syarat nak jadi wali hakim, hendaklah dia dilantik oleh pemerintah. Jadi perempuan itu kena dinikahkan oleh wali dia. Wali dia apa? Wali-wali yang sebut tu, apa ayah, tok wan, abang, sepupu. Lepas tu dia berhak nikah. Ataupun wali hakim yang menikahkan. Siapa wali hakim? Iaitu orang yang dilantik oleh pemerintah. Kalau kita di sini siapa? Ustaz Musa. Ustaz Musa yang ayah nikah kan. Ustaz Musa tu lepas tu dilantik oleh pemerintah. Orang itu saja sah. Dan pada itu tuan-tuan, pernikahan itu pernikahan yang tidak sah. Kena jaga juga tuan-tuan, insya-Allah. Jangan jadi mangsa sedikit sebab dia apa? Syariat jadi tak sah. Dia ada kacau dia. Mughirah bin Syu'bah ni macam tu juga. Dia tulis apa? Dia tulis surat kepada Muawiyah yang berbunyi. Macam mana bunyi dia? Biasanya Nabi SAW setiap selesai salat fardu, beliau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi surah dia yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini surah dia tidak ada yuhyi wa yumiit. Jadi dua-dua surah itu boleh pakai. Boleh. Sama ada orang nak beramal La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-dua surah itu boleh dipakai. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata. Stroke dulu. Kemudian wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Wa la yanfa'u minkal jaddu. Tu wirid lepas mayang. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan tarikat dia buat apa? Pakai kali juga. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Biasanya kalau orang praktekkan tuan-tuan, kalau orang praktekkan, kita suruh dia baca. Perempuan yang masih muda, umur dia lebih kurang 40-an atau 30-an, orang yang kena teruskan kita bagi amalan kepada dia. Iaitu apa dia? Setiap hari dia jangan tinggal baca Fatihah, kemudian dia baca Qul Huwallahu, dia baca Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca 30. Setiap kali lepas sembahyang. Sekarang ni soalan dia, apabila dia tak boleh sembahyang. Apabila dia tak boleh sembahyang, dia kata Ustaz, saya tak boleh sembahyang, saya nak beramal apa? Ni, beramal. Apa kali? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dia menjauhkan gangguan iblis. Menjauhkan gangguan iblis dan syaitan. Syahid dia tak mana tidak ada Tuhan melainkan Allah.
wahdahu, dialah yang satu, Tuhan yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah berkuasa di atas setiap sesuatu. Jadi dia tu, dia menjauhkan gangguan apa? Gangguan iblis dan gangguan syaitan. Tapi dengan niat tu, dengan niat saja aku beramal ini nak jauhkan dia gangguan dia dengan gangguan syaitan. Tak payah. Kita niat ni kita buat apa? Ini wirid nak mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Niat tu dah. Macam kita asah pisau. Saja aku asah pisau tujuan nak pergi tajam. Tak payah ada niat. Saja aku asah pisau, kalau kewajipan aku ialah mengasah pisau setiap hari. Itu kita kena niat. Kita orang noreh kan? Orang noreh. Saya nak pergi noreh sikit dulu, mengayak dengan mak ngayang. Saya tak pergi atas asah pisau. Saja aku asah pisau nak pergi mata pisau saja. Tak sure. Saja aku asah pisau kerana kewajipan aku mengasah pisau pada setiap hari. Saja aku bela anak supaya anak tua dia dengar aku balik. Saja aku hantar anak tuition siang malam pagi petang supaya dia belajar besar, setiap bulan dia boleh bagi aku RM500. Bela anak juga, tapi nawai itu tak betul. Kalau itu tak betul. Saja aku bela anak kerana ini adalah amanah Allah dan aku tunaikan kewajipan aku. Okey, tak ada masalah. Saja aku hantar tuition anak pergi tuition supaya dia menjabat kejayaan yang cemerlang dan aku menunaikan tanggungjawab kepada seorang bapa. Okey, kita alhamdulillah. Kalau dia kerja ni jangan dia bela kita agak, dia tak bela kita agak, dia tak bagi duit tak kita agak, kita dalam heran. Ayah minta maaf, saya tak boleh bagi duit, tak ayah bulan ni 500. Kalau kita kelepak duit hang hutang pun tak bagi ah. Apa aku hang duit dah berapa lagi pandai hang dah apa? Aku dah 500 ribu lebih kan tak? Kita heran bang ni hang. Kira hang mau balik sudah. Jadi jangan bela anak nawai itu bagi betul. Wirid nawai itu bagi betul. Rabi'ah Adawiyah kata saja aku wirid untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting lah. Okey, kita tengok makna dia. Belah muka surat 256. Muka surat 256. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah seluruh kerajaan dan pujian, dan dia berkuasa atas segala-galanya. Wahai Allah, di bawah tu, tidak ada yang sanggup menghalangi pemberianmu, dan tidak ada pula yang sanggup memberikan apa yang engkau larang. Tidak ada manfaatnya di hadapanmu kekayaan orang kaya. Tidak ada manfaatnya di hadapanmu kekayaan orang kaya. Kita tengoklah siapa apa. Orang kaya tidak ada nilai sikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Umar Zuhdi lah, dia ingat pasal dia tak payah Allah Ta'ala. Umar Zuhdi balik sebab agama main nak pergi duit kat dia. Dia dapat kayu, dia ambil duit dan dapat kayu dia. Api dia tengah nyala. Sebab agama main nak pergi duit kat dia, dia ambil duit jalan dia. Nah, anak bapa ikat nampak kan? Lepas tu tak apa, tunggu makasih tu. Pasal apa? Dia pamer dengan sombong. Jadi dia layan dengan kesombongan dia. Dia pamer lah makasih tu. Saya tak ada apa di rumah ni. Dia basuh pakai. Basuh pakai depan mereka tuan-tuan. Ini nak buat ni. Basuh pakai depan mereka. Ini tak benar, tidaklah benar, mereka benar belakang. Dia panggil jebak agama tu kan, duduk dekat saya nak basuh pakai. Basuh pakai gini saya keluar lah. Dia basuh pakai, dia buat apa? Dia tak koyok depan mereka, dia tak bilis batang atas koyok. Basuh pakai. Lepas tu kita bubuh apa? Bubuh ayak kan? Lepas tu koyok tu patut tak tepi lah kan? Bukan dapat gas tak tepi lah. Tak, dia dapat benda tu. Lepas basuh apa? Basuh pakai apa mau siap. Lepas pun tengok dia basuh pakai tinggi apa ni. Lepas tu dia buah ayak, lepas tu letak mana dia buah bilis batang atas koyok. Bukan buah koyok, buah atas koyok. Atas koyok. Lepas tu lebih kurang 15 minit dia buka. Nanti kita masak lah. Lalu balik dengan ayak dia. Oh, dia ni wadi ni. Bukan orang biasa ni. Dia ambil lah, saya tak bagi dia. Aku tak mahu ambil dia. Kalau aku nak ambil, lama lah aku ambil. Jadi kata, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala dia tak mahu. Tak mahu dia tak ada hak kuat sikit pun. Kekayaan, orang
orang di hadapan Allah Ta'ala tidak ada harga. Maksudnya ini sangat Allah Ta'ala itu maha apa? Maha kaya yang amat kaya. Kita tengok khabar dari Samurah, InsyaAllah di yang yang terakhir. Khabar dari Samurah bin Jundah mengatakan bahawa apabila Nabi SAW selesai salat, beliau menghadap kepada tengok nota di bawah. Setelah selesai salat, imam sunat menghadap kepada makmum. Saya tengoklah, dia tak khabar. Saya buat depan. Saya buat. Imam apabila dia lepas salat, dia sunat dia dulu. Dia jadi imam tuan-tuan. Dan dia boleh kadang ya Rabbi sallallahu jadi maknanya Nabi Muhammad SAW ketika itu ada ke kanan, ada ke kiri dan ada ke macam mana kita kata sunnah Nabi Muhammad SAW ketika duduk dari baca buku Syama'il Muhammadiyah. Ada dua tiga bentuk sunnah. Yang pertama sunnah daripada kita mengkaji itu sunnah yang pertama. Ini sunnah yang kedua. Kesimpuh macam mana orang buat. Sunnah yang ketiga. Sunnah ini sudah dalam permanen. Sudah dinamakan musuh menyerang. Dia tahu? Baik, boleh. Saat bin Abi Waqqas ke mana yang paling tepat sekali. Bila dia makan, jadi tak musuh menyerang. Baik, dia tahu? Tiga sunnah Rasulullah SAW. Sabar dulu. Setelah makan, duduk semua pecah bawah. Cuma ada tengok sunnah dalam pertanyaan. Ya. Kalau pegang, kan dulu rumah kan. Kita buat pegang. Ya. Apa yang tadi datang dipaklah dari latar dan Allah di sana Syama'il Muhammadiyah. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan kita tengok di sini. Rasulullah di sini kita buatlah salah kita buat. Maknanya lah makna kita buat di sana tapi ini betul orang pelik. Lepas orang Melayu itu kita apa? Kita tak boleh kalah. Tapi kita buat sebagai imam ada apa? Ada ke mana? Wallahu a'lam bishawab. Okey, tuan-tuan, saya suka ulang sekali lagi lah. Saya suka ulang sekali lagi. Kita cakap ni atas dalil yang hadis yang sunnah. Saya tentang berkenaan dengan apabila saf yang pertama penuh, maka kita mulakan daripada saf yang sebelah kanan itu tidak betul dan tidak tepat. Jadi saya cek lah, semua cari pokok ada hole yang belah kanan tidak ada. Nabi Muhammad SAW kata, Ija'alul imam fil wasat. Jadi kalau imam itu di sebelah bawah, di sebelah tengah. Apabila dah penuh baris yang pertama, kita mula yang kedua di mana? Mula di tengah. Penuh saf yang kedua, mula di mana? Nak mula yang ketiga, mulakan di tengah. Penuh saf yang ketiga, mula saf yang keempat, mula di mana? Mulakan di tengah. Ija'alul imam fil wasat. Jadi kalau imam itu berada apa?
berada di tengah-tengah. Ada pendapat yang mengatakan bermula di sebelah kanan, tidak betul. Ada pendapat yang mengatakan bermula di sebelah kiri, itu pun tidak betul. Pendapat yang paling tepat itu jumhur ulama yang memulakan di bahagian tengah. Okey. Tuan-tuan kena tu. Nanti ada orang yang hebat atau kena mula sah ketiga dulu, kita bermula ketiga. Jadi tuan-tuan jadi macam lalang. Jangan jadi macam lalang. Jadi kita buat itu qauluna yuraddu wa yuqbal illa sahibul maqal. Pendapat kami boleh diterima dan juga ditolak illa sahibul maqal, berikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena syariat ini tuan-tuan dia kena ada dari fiqh yang tepat. Ya, insyaallah wallahu a'lam bissawab. Ada soalan beberapa. Macam mana? Belah kanan sini. Dia ada kaedah dia tuan-tuan. Kita dah bagi tahu dah tuan-tuan. Apabila tuan-tuan nak masuk tu, tuan-tuan tengok hak mana lebih menghampiri imam. Kan kita dah tunjuk dah dulu. Kita dah tunjuk dulu hak mana lebih hampir kepada imam. Maksud dia jarak dia lebih dekat berapa? Jarak dia lebih dekat kepada imam. Kita tengok kita nak masuk belah kiri ke belah kanan. Kalau orang di tengah kan, memang mula ke tengah. Mula tengah betul. Betul orang sebab. Cara kita nak masuk tu kita tengok hak mana lebih hampir kepada apa? Hampir kepada imam. Sama dengan orang batai. Batai siapa yang nak bergerak masuk? Kita kira lebih menghampiri kepada apa? Kepada imam. Faham tak saya cakap? Kalau saya seorang je faham. Boleh ha? Okay, mari kita buat macam mana? Bagi bawah 1, 2, 3, 4, 5 bagi 6 orang. Sekali dulu ya. 2 minit. Jom. Orang jadi mak. Ada yang belakang ikut. Belakang dulu ikut. Imam nak sana. Buka sana. Dekat sana. Dah pandang ke timur no? Sebelah sini saya nak masuk. Sebelah sini saya mau bawa. Saya bawa mai. Kalau di rumah saya bawa mai. Mau bawa. Yang ada bawa belah kanan, ada belah kiri pun. Saya nak masuk sama lah. Itu menentukan fiqh kita. Kita faham fiqh kan tak? Kita masuk sini. Ikut paling senang masuk apa? Mana ya kan? Jadi ilmu fiqh yang apa menentukan kita. Kita tengok apa yang lebih hampir kepada imam. Daripada sini dengan sini, mana lebih hampir kepada imam? Kita tengok. Maksud dia hampir tu, maksud dia jarak dia tu. Kalau saya ambil pembaris tu, daripada kaki dia mai ke kaki saya. Kemudian daripada sini pula kaki dia mai ke kaki saya. Kalau saya ambil pembaris ataupun saya ambil tali. Oh tu, apa yang lebih hampir? Dari sini ke belah sana. Tengok belah mana? Mana lebih hampir? Kanan ke kiri? Sama. Kalau sekiranya sama, ada. Kalau sekiranya sama, saya ambil belah mana? Kalau sama. Sama. Katalah kita punya macam ni sikit, berusaha punya belah. Ini sama lagi tak? Tadi lebih sikit kan? Kata lebih sikit kan? Jadi kalau saya tengok di sini, itu mereka main peranan kita. Tengok mana lebih dekat. Bila kita tengok sini, Pak. Ini kita masuk sini. Okey, Pak? Dekat. Okey, kemudian dalam masalah batai. Okey, jom. Siapa nak bergerak? Dia nak bergerak. Kalau saya nak bergerak. Kita mesti ada satu kaedah. Kalau tak ada satu kaedah, tak boleh ikut dah je. Kaedahnya ialah menghampiri imam. Sebab tak? Kalau dia bergerak sini, semakin dekat pada imam kan semakin jauh. Jadi siapa yang kena bergerak? Saya yang boleh. Kalau sini pula batai, sini batai.
Siapa nak bergerak? Sini bergerak sini kan sini bergerak sini. Siapa nak bergerak ni? Kita tengok kaedah dia. Tuan Haji duduk sini. Kalau Tuan Haji bergerak di sini, okey, bergerak. Lebih hampir kepada imam ke lebih jauh pada imam? Nah ni, kalau Haji bergerak main ke sini, lebih dekat pada imam ke lebih jauh dari imam? Tak. Okey, tengok di sini. Tuan Haji kalau bergerak main, dengan dia bergerak ni, siapa lebih hampir pada imam? Apa dah bergerak? Dah bergerak. Lebih hampir pada imam? Haji lah. Apa sekah? Sekah nak pergi dekat. Kalau sini pun dia apa? Lebih hampir kepada apa? Dia mahal. Mahal mana ada jadi saksi. Tengah tu tuan-tuan nak bagi. Dia apa? Dia imam tu ni semua bukan apa? Dia masuk sini. Dia nak pegang kanan kan? Nak pegang ke tak? Ini Rasulullah kata dia alul kita masih wasat jadi kan imam dia bukan jadi. Bekah ni dia kena terapi tuan-tuan, dia kena terapi. Kena terima daripada buku. Puasa kena tunjuk ke situ. Dia tak pakai apa? Pakai. Kalau kita pakai bekah lama dah jahanam. Bekah sudah lama jahanam di zaman sahabat Rasulullah SAW lagi dah jahanam dah. Tak sampai asli macam mana dah. Dia kena sistem terapi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم جمعنا هذا جمع مرحبا وتفرقنا فتفرق معنا اللهم زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.